Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita perbanyakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini saya Da'i Hadari kembali bersama dengan anda. Rindu rasa nak bersiaran langsung. Alhamdulillah kembali bersama dengan anda. Dan hari ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan satu topik yang sangat istimewa, iaitu topik hadis. Pengajian hadis kita pada pagi ini, yang mana kita akan belajar daripada sifat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu haiwan burung. Dan tajuk kita hari ini iaitu rezeki burung. Seperti mana sabda baginda Nabi SAW dalam hadis yang bermaksud, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar, nescaya Allah memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia berada di waktu pagi dengan temboloknya kosong dan pulang pada waktu petang dengan temboloknya yang penuh. Hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Ahmad. Subhanallah, inilah hadis Nabi SAW yang kita kena belajar, yang mana kita kena ambil ibrah daripadanya. Dan kepada anda semua insya-Allah pada pagi ini yang akan memberikan perkongsian penuh kepada kita, yang akan memberikan huraian penuh kepada kita, tidak lain dan tidak bukan guru kita semua yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Mia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadari sihat? Alhamdulillah sihat Datuk. Pagi-pagi lagi. Kalau tengok baju berbatik hari ni insya-Allah tu ya. Hari ni batik ni ya. Ada rahsia ke Datuk baju biru ni tadi? Tadi insya-Allah. Semangat tu insya-Allah yang paling penting. Baiklah, kepada anda semua juga kita nak kongsikan statistik ataupun laporan daripada kes COVID-19 yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada semalam yang terkini ya. Di mana kes baharu dilaporkan sebanyak 834 kes, kes tempatan 831 kes dan kes import 3 kes. Kes sembuh alhamdulillah 900 orang, yang mana kematian baharu innalillahi wa inna ilaihi raji'un semalam 2 kes kematian. Dan kita doakan kepada semua untuk terus insya-Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting kita semua terus patuh kepada SOP insya-Allah. Okey, kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan berkaitan dengan topik kita hari ini, rezeki burung, anda boleh sahaja hubungi kami di talian 1800881677, ataupun boleh terus kongsikan soalan anda di ruangan komen di Facebook Live kita, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Selesai saya maklumkan kepada anda semua insya-Allah. Baiklah Datuk, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, rezeki burung. Apa yang kita boleh belajar daripada burung ni? Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'i Hadari, tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita diberi rezeki sebenarnya. Walaupun ada orang dia kata, Ustaz, saya tak tahulah nak cakap, saya ni diberhentikan kerja. Musim-musim Covid ni habis. Saya kena berhenti kerja. Orang rumah terpaksa buat nasi lemak, terpaksa jual kuih, terpaksa. Tapi sebenarnya, percayalah cakap saya, antara rezeki yang Allah bagi, kita pada pagi ini, Allah bagi kita peluang untuk hidup. Allah bagi peluang untuk kita melihat alam ini. Yang kita terlepas pandang. Ya, ini juga merupakan satu nikmat. Satu rezeki yang Allah bagi. Maknanya Allah buka peluang lagi kepada kita untuk terus berusaha. Dan dengan usaha itulah insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Kita mencari rezeki seperti mana yang digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting berdasarkan kepada hadis Nabi tadi. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Apabila kau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakumullah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kamu kama yarzuqut tayr, seperti mana burung dapat rezeki. Itu sebab ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz,
apa cerita tentang burung ni? Ya. Ustaz nak ceritakan tentang burung dalam Al-Quran ke? Ya. Semalam ada seorang Tan Sri WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, apa maksud burung tu? Ya. Adakah itu dimaksudkan burung dalam Al-Quran? Sebenarnya nak menceritakan perumpamaan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran, ya, bahawa burung tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta mesti ada rezeki untuknya. Masya-Allah. Binatang-binatang yang Allah ciptakan mesti ada rezeki. Ada Apatah rezeki. lagi manusia. Apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, perumpamaan yang aku nak bagi sama macam burung. Apabila dia keluar pagi dalam keadaan lapar, masya-Allah, dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Kemudian dia akan pulang dalam keadaan kenyang. Bukan sekadar itu, kalau ibu-ibu burung-burung yang ada anak, dia akan pergi mencari makanan dan hantar makanan untuk anak yang baru lahir. Mesti akan ada makanan. Mesti akan ada makanan. Maksudnya, tuan-tuan perempuan, percayalah, apabila Allah bagi rezeki kepada kita, Allah bagi nikmat kepada kita, antaranya kehidupan. Allah bukan suruh kita ini orang kata apa, putus asa, jangan. Setiap perkara yang Allah bagi itu mesti ada hikmah dan falsafah di sebalik apa yang berlaku. Saya nak kongsi bahawa apabila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda ni tak ada orang nak, tuan-tuan. Ya, para penonton yang dikasihi sekalian, tak ada orang nak apa berlaku hari ni pada kita. COVID, saya tak nak. Siapa nak? Saya dekat UKM sekarang ni mengajar depan komputer je. Pelajar saya ada beratus orang, kita hanya bercakap depan komputer. Macam saya cakap dengan tanyalah ustaz ni. Orang semua 1 juta orang kat luar duk tengok saya ni. Macam ni lah saya mengajar dekat universiti. Nasib baik dah ada pengalaman. Kalau orang dah ada pengalaman, dia kata tak boleh nak mengajar lah. Macam cakap seorang-seorang. Nak bercakap apa benda ni? Tengok kat depan. Budak atas tengok ke tidak, kita pun tak tahu. Saya cakap kat dia orang, saya kata mengajar seakan-akan mereka tengok. Tapi bukti dia bila kita tengok dalam views, dalam laman sosial, mendapat sampai 89,000 pagi itu saja. Tak kira lagi selepas itu diorang ulang beratus-ratus ribu. Itu yang live. Bagaimana yang tengok, yang hafal, yang tengok kemudian, yang tengok secara live. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, siapa nak? Tak ada orang nak. Apatah lagi mereka bekerja swasta, kena berhenti kerja. Daripada gaji belas-belasan ribu, puluhan ribu yang saya jumpa, sekarang ni bawa Grab Food. Sebab nak melangsungkan kehidupan. Ada pula yang Allah bagi rezeki, dulunya seorang pilot. Sekarang alhamdulillah dah jadi usahawan dan berjaya, alhamdulillah. Cuma ujian-ujian seperti inilah kita kena sabar dan kita kena menggarap langkah dan kita bertawakal kepada Allah. Tidak boleh hanya sekadar bertawakal, tetapi perlu kepada usaha, perlu kepada kebijaksanaan, perlu kepada ilmu dan perlu kepada strategi. 4 perkara ni kalau kita pegang, saya percaya kita akan kembali berjaya, insya-Allah. Satu mukadimah yang cantik, Datuk, bila sebut tentang bukan hanya sekadar tawakal, kena ada usaha. Pagi tadi sebagai contohlah, bila saya nak memulakan perjalanan tu, dengar di pokok ada bunyi burung. Maksudnya awal pagi macam tu pun burung dah bangun. Kita pun belum tentu bangun lagi, Datuk ya. Kemudian bila nak mencari makanan, kita akan lihat burung dia tak akan duduk di atas satu pokok sahaja. Dia akan terus terbang mencari rezeki tersebut dan pulang pada waktu petang. Jadi apa yang kita sebenarnya boleh belajar daripada saranan Nabi SAW daripada burung itu sendiri? Baik. Maksudnya berusaha bukan sekadar tawakal tu. Betul. Kita tidak boleh hanya sekadar tawakal. Tawakal ni dia ada dia punya garis panduan dia. Pertama, tawakal at-tawakkul 'ala Allah fi jami'il umur, yang dimaksudkan tawakal pada semua perkara itu iaitu disusuli dengan usaha. Apakah usaha yang dimaksudkan oleh para ulama? Ya, untuk kita berjaya. Motivator selalu ingatkan kita. Kadang-kadang ada orang yang marah kat motivator. Dia kata awak sedap lah bagi motivasi je. La ilaha illallah. Memang tugas dia memberi motivasi kat kita. Kita ni kalau tak ada orang yang bagi motivasi, kita payah nak berjaya. Jadi itu sebabnya antara perkara yang ditekankan oleh para ulama, motivator, pemikir-pemikir Islam dan juga pemikir dunia, untuk kita ini berjaya, sebelum kita bertawakal tu, wa iza azamta fatawakkal Allah. Azam tu. Apakah yang dimaksud dengan azam? Yang pertama, kena berusaha. Kena cari jalan.
kena cari jalan. Macam mana kita nak berjaya ni? Kena ada orang kata apa? Kena ada usaha untuk ke arah kejayaan. Yang kedua, kena ada strategi. Plan strategi. Kena, tak boleh kita ni. Ni sekarang ni tahun 2020 kan? Dah habis dah ni. Kita kena ada plan untuk 2021. Untuk Januari tu lah. Yes. Apa nak berlaku ni? 2021 ni apa nak buat? Maknanya kita tak boleh duduk saja, lepas kena berhenti kerja sebagai contoh, ataupun kita sekarang ni tak ada job, ataupun kita sekarang ni susahlah, projek tak banyak, ya, orang buat kontraktor pun tak banyak sekarang projek. Jadi oleh demikian, kita kena ada plan A dan plan B untuk tahun 2021. Kena ada plan strategi. Nombor 3, kena ada ilmu. Tawakal dia tak boleh tawakal saja, dia kena ada 3 ni. Yang nombor 3 tu kena ada ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu ni dia akan sentiasa upgrade. Okey, dia dah ada satu ilmu baru. Dulu dia ada ilmu jual secara bersemuka. Sekarang ni dia kena ada ilmu baru pula. Ilmu cara jual online. Macam mana nak jual online ni? Dia kena ada strategi A, B, C, D, E. Oh, banyak beza. Bahkan ada yang dia kata dia mula dengan strategi yang nombor 2 ni, iaitu jual secara online. Dia punya untung 200%. Berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Dia kata, Ustaz, masa saya buat semuka tak banyak macam ni. Sekarang, Masya Allah, berlipat kali ganda. Orang beli secara online, orang beli melalui ejen dan macam-macam lagi. Maknanya kena ada orang mana ilmu, perancangan ilmu sangat penting. Ya, nombor 4, mesti kena ada orang yang memberi semangat. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan dan puan, saya faham sangat-sangat. Saya selalu sebut dalam Instagram saya, dalam Facebook saya. Saya sangat terharu apabila melihat keadaan sekarang. Satu syarikat buang orang sampai 2,000 lebih, orang ni buang 500 lebih, 600 lebih, begitulah seterusnya. Kita duka cita, sedih. Tapi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, percayalah, jangan hanya terus bersedih, tetapi kena ada usaha. Kita kena cari orang-orang yang boleh menaikkan kita punya semangat, naikkan kita punya orang kata apa, kekuatan dalam kejayaan kita. So kita cari orang-orang yang boleh nasihatkan kita, orang-orang yang positif. Jangan cari orang negatif. Cari orang negatif, habis kita. Kau tak boleh buat benda ni. Itu yang ada terjun bangunan tu. Kenapa terjun bangunan? Kemudian terjun tu ingat nak mati, jumpa tak mati. Patah kaki dia kata, saya jumpa orang kata saya ni tak ada masa depan dah, mati gitu. Jangan. Tidak ada manusia yang tidak ada masa depan. Jika kita ada usaha, ada orang kata apa, keinginan, insya-Allah dengan tawakal yang kita lakukan, saya yakin Allah akan buka pintu rezeki yang lebih baik daripada apa yang kita ada semalam. Kena ada orang yang membimbing dan memberi motivasi juga, Datuk, ya. Hati juga kena kental. Bila sebut tentang hati ni, ada soalan berkaitan dengan hati ni, Datuk. Nur Dahlia Biru di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud akan masuk syurga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Bolehkah Ustaz terangkan tawakal orang mukmin yang diberikan akal dan tawakal seekor burung yang tidak diberikan akal tapi ia tidak duduk diam di sarangnya. Ia keluar mencari rezeki dengan pulang membawa makanan. Hati. Dia balik kepada hati. Ini yang saya katakan tadi, positive thinking. Burung tak pernah ada perasaan. Perasaan orang kata apa, perasaan malas, putus asa, mana ada? Burung tak ada masa, tak ada orang kata apa, tak ada masa untuk fikir untuk putus asa. Tak ada. Hidup dia terbang sana, terbang sini. Bukti dia, dekat pejabat saya ni, dekat belakang tu, dia ada satu kawasan tau. Kawasan tu, kalau burung masuk nak keluar payah sebab dia ada sangkar. Dia ada atau jaring-jaring tau. Ya Allah, saya pun tak tahu yang dia tu melekat kat belakang tu, burung tu melekat. Jadi saya bunyi kuangkang belakang. Saya pun tengok belakang, buka tingkap tengok, burung melekat. Dia terkurung dalam kawasan tu. Ya, yang saya terkejutnya, ada cacing tu. Cacing tak adalah besar mana, besar lebih kurang macam gitulah. Jatuh kat bawah. Bermaksud dia tu tengah bawa makanan, nak bawa balik mungkin ke anak dia apa semua, termasuk dalam dia punya, saya punya bukan saya punya lah, UKM punya kan. Dia terbuka sikit jaring tu, dia masuk dalam tu, nak keluar tak boleh. Tapi saya tolonglah keluar. Tapi usahanya dia dah keluar, cari atas, bawah, keluar, cari lubang, tak jumpa. Jadi saya tolong keluarkan, Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu, usaha dia tu. Usaha dia tak pernah putus asa.
Kalau tidak, baik dia duduk lepak. Mati, tunggu mati je lah dia tu kan. Kalau dia tak bising macam tu, saya pun tak tahu. Sebab dia duduk kat belakang kan, tingkap lagi. Jadi nak bagi tahu, burung mempunyai usaha yang tinggi untuk melangsungkan kehidupan. Untuk bagi anak-anak dia makan. Begitulah juga kita. Jangan ada perasaan negatif. Hidup kita ni bila negatif terjadinya. Contoh, saya nak contoh pada hadari ni. Semua kat rumah boleh buat. Okey. Sebut Pak Busu. Pak Busu. 8 kali. Pak Busu, Pak Busu. Kuat-kuat sikit. Okey. Pak Busu, 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 Pak Busu. Tambah lagi 2. Pak Busu, Pak Busu. Lembu minum Susu. Kenapa lembu minum susu? Saya dah terkena nampaknya ni. Sepatutnya lembu yang memberikan susu. Lembu bagi susu, lembu minum air. La ilaha illallah. Sebab otak kita ni dah set tau. Susu apa ni? Busu bukan susu. Ya. Tapi tu. Lembu minum susu. Kita terfikir, Sebab otak kita ni duk kata, tak ada rezeki, tak ada orang beli, tak laku. Tak laku lah. Tu sebabnya kita kena ada positive thinking. InsyaAllah ada laluan. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Bila ada perasaan InsyaAllah berjaya. Positif. Kalau kita negatif je kepala kita ni, negatif lah jawabnya. Yeah. Saya ni susahlah naik pangkat, dalam keadaan COVID. La ilaha illallah. Ada je kawan saya baru naik pangkat baru ni. Elok-elok dia naik pangkat kat UKM. Yeah. Alhamdulillah rezeki. Maknanya tidak ada isu untuk tidak naik pangkat, untuk tidak berjaya, untuk tidak tidak ada masa depan. Kalau kita tidak mempunyai usaha dan kita tidak meletakkan dalam kepala kita perkara yang negatif. Kalau letak positiflah jawabnya. Yeah. Letakkan dalam kepala kita, insya-Allah aku boleh. Insya-Allah aku boleh. Insya-Allah aku boleh. Letakkan insya-Allah tu. Dengan izin Allah aku boleh. Dengan izin Allah aku akan berjaya. Dengan izin Allah aku akan ada rezeki. Itu paling penting. Kalau tidak, permulaan susah. hari kita kena positif. Betul? Positif. Tu sebabnya manusia ini bermula dengan baik, dengan positif di awal pagi. Itu sebabnya digalakkan dalam Islam, apabila kamu bangun pagi jangan lupa semayang 2 rakaat sebelum waktu subuh. Itu dah baik dah. Kita ada baik sangka dengan Allah. Lepas tu diteruskan dengan kebahagiaan seterusnya, insya-Allah. Ya, itu dia. Paling penting lembu minum air. Kami minum susu. Baik dah tu. Soalan daripada Melu Ismail. Cantik juga soalan ini. Ini berkaitan dengan tawakal lah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta kru-kru yang terlibat. Ada sesetengah orang menyalahertikan konsep tawakal. Sehingga ada setengahnya tidak mahu bekerja. Hanya beribadah dan duduk di rumah atau di masjid sambil berkata, tak payah kerja. Susah nak cari kerja sekarang. Sampai rezekinya ia datang sendiri. Sedangkan burung pun pandai pergi mencari rezeki dari pagi hingga ke petang. Mohon penjelasan Ustaz untuk kefahaman kepada orang-orang seperti ini. Cumanya Datuk, jawapannya sekejap lagi. Kalau anda semua nak tahu apa jawapannya daripada Datuk, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam.
Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang masih terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza namun tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman, memberi kesedaran dan juga motivasi kepada semua berkaitan dengan pelbagai topik. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita masih belajar pengajian hadis rezeki burung bersama dengan Dr. Mia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, pensyarah kanan di Universiti Kebahasaan Malaysia. Baik Datuk, soalan tadi daripada sahabat kita Meluk Ismail, bagaimanakah konsep tawakal sebenar itu? Adakah hanya sekadar duduk di atas tikar sejadah dalam masjid sahaja, sedang ada juga yang memberi alasan Allah kan yang memberikan rezeki dan tak ada berusaha pun. Silakan Datuk. Okey, saya faham keadaan sahabat-sahabat kita yang mereka ini orang kata apa, terkejut, dipanggil kejutan budaya. Apabila dulunya gaji besar, tiba-tiba tak ada gaji. Diberhentikan kerja. Ada pula yang dulunya alhamdulillah bila menjual laku selalu. Tiba-tiba dah tak laku dah sekarang. Oh, dia akan jadi culture shock. Bila kita terkejut, kejutan budaya ini, apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh hanya macam sahabat kita cakap tadi, bila dah berhenti kerja, bukan dia seorang, ramai. Ada isteri-isteri bagi tahu kat saya, dia kata tolonglah Ustaz, tak tahulah nak cakap apa, tolonglah bagi tahu sikit kat suami saya, tolonglah buat satu video pendek sikit, tolonglah keluarkan kata-kata hikmah. Sebab kalau tuan-tuan perempuan perasan dekat Instagram, Facebook saya, Dr. Muhammad Izhar, banyak saya letakkan kata-kata semangat, poster-poster semangat. Bukan untuk saya letak tak. Sebab ramai minta dalam DM, direct message, dia orang minta tolonglah Ustaz kata-kata hikmah, tolonglah Ustaz video pendek, tolonglah. Takkanlah saya nak jawab seorang-seorang. Kalau jawab seorang-seorang, pagi esok pun tak habis. Ramai kot. Sebab apa? Sebab dia orang memerlukan bantuan untuk bagi semangat pada suami dia. Motivasi pada suami dia, pada anak dia yang kena berhenti kerja. Bayangkan seorang tu, la ilaha illallah, engineer kot. Engineer gaji berbelah-belah ribu, tiba-tiba kena berhenti. Sebab ada masalah syarikat. Akhirnya sekarang ni duduk rumah, dia macam, dia tak boleh nak duduk. Dia kata tak boleh nak tengok. Duduk dalam rumah rasa panas, keluar tak tahu nak buat apa, nak berjalan jauh, tak ada duit. Jadi akhirnya, tuan-tuan perempuan, dia macam patah semangat. Ada orang, dia duduk berzikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Berzikir, tak berzikir. Nabi berzikir. Nabi itu Rasul, berzikir. Tapi pada masa yang sama, Nabi bekerja. Nabi buat sesuatu pekerjaan yang boleh mendatangkan income. Antara tengok Nabi SAW ajar. Nabi tak bertawakal saja, walaupun aku ni Rasul, aku tawakal, Allah akan bagi. Memang Allah akan bagi. Nabi Muhammad, dia mintalah apa saja. Akan keluarlah emas daripada bumi. Akan turunlah hujan yang penuh dengan makanan dan rezeki. Boleh. Tapi Allah tak bagi Nabi buat begitu. Dan Nabi SAW pun bukan sifatnya meminta-minta macam tu. Tetapi Nabi berusaha. Itu sifat Nabi. Nabi SAW belajar daripada hidup dia. Mengembala kambing. Tak cukup dengan itu. Belajar lagi. Belajar bisnes. Bukan dia tiba-tiba terus jadi pandai bisnes. Tak. Belajar. Dengan siapa? Orang-orang bapa atuk dia dulu. Abdul Muttalib seorang businessman juga. Lepas tu Abu Talib. Abu Talib sudah pastinya businessman yang berjaya. Jadi dia belajar dan akhirnya dia cuba apply dalam bisnes dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hebat. Itulah Nabi SAW. Usaha tak pernah putus. 23 tahun Nabi hidup, kejayaan Nabi luar biasa. Sebab usaha Nabi dalam dakwah. Tengok, kalau banding dengan Nabi-Nabi sebelum ni, Masya Allah, bukan kita nak buat perbandingan. Tapi betul, kalau kita tengok Nabi Musa, berapa ramai pengikut dia. Nabi Nuh alaihi salam, berapa ramai pengikut dia. Tak ramai kalau ikut kita baca dalam kitab-kitab sirah. Ya? Bahkan yang naik kapal tu, burung-burung, binatang-binatang lagi ramai daripada manusia. Masa Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad, tengok, sampai ke hari ini, Islam berkembang dan membawa nama yang cukup mulia. Inna dina indallahil Islam. Jadi sekarang ini kalau kita nak katakan orang yang putus asa tu, dia banyak nak berzikir, baca semayang tak tinggal, duduk semayang je, berdoa terus, tak berusaha, tak boleh. Itu salah. Itu dinamakan at-tawakkul. Dia lepaskan segala-galanya kepada Allah tanpa dia berusaha dan dia tidak mengambil kepada sebab untuk berjaya. Contoh, katakan contoh, tuan-tuan puan ni saya dahaga. Saya dahaga ni. Saya kata, ya Allah, aku dahaga ya Allah, tolonglah ya Allah. Turunkanlah air ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dahaga ya Allah.
sebut beribu kali aku dahaga. Mana boleh? Itu tawakul. Kamu serah segala-galanya pada Allah. Tak boleh. Allah jadikan kamu ada mata, ada telinga, ada tangan. Mata, tengoklah. Oh, ada air lah. Tangan, ambil lah. Tak? Mulut, takkan tengok saja. Oh, air. Ya Allah, tolonglah aku dahaga. Ya Allah, bagilah aku dah hilang dahaga. Tak boleh. Ambil tuan-tuan. Bismillah. Baru hilang dahaga. Baru hilang dahaga. Kita ambil air, masuk dalam mulut. Mulut, basuh tak ni? Basuh, Datuk. Bagi contoh, tengok air tak basuh. Apa ni? Masuk dalam mulut. Bila dalam mulut, kita telan. Semua tu proses usaha. Itulah tawakal yang terbaik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu dia. Satu perincian yang sangat istimewa supaya kita hadam, kita faham. InsyaAllah. Datuk, ada pemanggil dalam kita ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Datuk Dr. Izhar Arif. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar, macam mana sektor ekonomi di sana di kawasan Pekan ni? Dah biasa je lah ni Da'i. Kita nak kata sangat nak kata apa elok sangat pun tidak jugalah, biasalah kita macam dalam keadaan musibah macam ini Da'i. Betul. Jadi soalan saya Da'i dan Datuk macam ni Datuk macam ni Datuk Datuk sebut tadi kalau kita ni duit doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Jadi masalahnya sekarang ni kadang-kadang yang dibuang kerja ni umur dah 58 tahun Datuk Kalau 58 tahun ni kalau dia nak minta kerja apa pun rasanya orang tak ambil dah. Pasal dah kerana dia dekat-dekat nak pencen dah pun. Jadi soalan saya, dia orang ni putus asa bukan apa Datuk. Kerana duit EPF dah habis dah Datuk. Jadi nak usaha beria sangat, lutut sakit, belakang sakit, kaki sakit, semua sakit. Ni Datuk dah tak sihat, umur dah lanjut Datuk, dah dekat warga emas dah pun. Jadi soalan saya, mereka ni berputus asa kerana ialah burung tu dia apa pun dia boleh makan, kita ni lain dia kata pendapat dia. Jadi masalahnya sekarang ni kalau nak ikut burung tu tak berapa nak boleh nampak gaya ni kerana nak usaha kerja keras pun dia kata dah badan tak sihat dah. Jadi nak kerja pun orang tak akan terima dah dengan umur yang begitu rupa. Jadi apakah berputus asa dengan begini ni dibolehkan ke dalam Islam ke bagaimana ke Ustaz apa tu konsep tawakal tadi tu. Itu yang saya nak tanya Datuk Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar bertanyakan soalan mewakili golongan warga emas. Mungkin ada juga yang memandang dari sudut sebegitu. Bagaimana Datuk untuk golongan warga emas? EPF dah habis, sakit sana, sakit sini. Macam mana nak jadi macam burung pula? Okey. Sekarang bila kita bercakap, pastinya kita akan sandarkan semua perbuatan dan juga semua perkara baik itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Nabi SAW ini Allah wafatkan pada umur 63 tahun. Betul. Bermakna Nabi SAW takkanlah sampai umur 63 tu Nabi SAW hanya makan duit sedekah. Betul. Tak kan? Tak. Nabi SAW dia mentadbir sebuah negara. Pada masa yang sama Nabi SAW bukanlah umur muda macam kita masa tu. Dan Nabi SAW mempunyai kedrat dan mempunyai usaha untuk meneruskan kehidupan. Ini menunjukkan bahawa umur tidak memainkan peranan. Maknanya kita tak boleh nak kata umur tak boleh dijadikan alasan, bukan peranan. Tak boleh dijadikan alasan. Alasan apa? Oh, saya kena berhenti kerja, tak boleh buat apa dah, kena tidur je lah. Tak boleh. Nabi sampai meninggal dunia, Nabi SAW masih berusaha mencari rezeki. Bahkan sebelum wafat masih ada beberapa dinar yang berbaki. Betul. Nabi SAW masih meneruskan kehidupan macam biasa, tidak ada bezanya. Bahkan sampai Nabi meninggal, Nabi tak pernah makan duit sedekah. Betul. Nabi makan duit hadiah, Nabi tak pernah minta. Orang bagi, Nabi ambil. Minta tidak pernah sekali. Itu akhlak Nabi. Tengok tingginya maqam Nabi Muhammad SAW. Nak ikut siapa lagi? Ikut Nabi Muhammad. Okey, contoh. Itu contoh yang pertama. Itu dipanggil konsep. Nombor dua, bagaimana kita nak buat macam Nabi SAW? Macam mana kita nak jadi orang yang selamat? Maksudnya kalau kena berhenti kerja umur 58 tahun, 59, ada yang umur 55 tahun kena berhenti, APF habis dan macam-macam lagi. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, percayalah tidak ada benda yang menyekat kita untuk mencari rezeki.
Baru je, baru ni tuan-tuan dan puan, kebetulan saya berada di luar kawasan dengan izin polis lah. Kena bagi tahu awal dengan izin polis, dengan urusan kerja dan macam-macam lagi. Ya, tapi dengan SOP yang begitu ketat saya jaga. Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan, masa kita nak balik, kita tengok pakcik-pakcik tua. Bawa Grab. Ini Grab bawa orang yang pertama saya jumpa ni. Bawa Grab. Kita nak kata kita tak mampu. Itu sebabnya Allah jadikan contoh, Nabi jadikan contoh burung untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita, burung boleh hidup padahal tak belajar tinggi, tak payah masuk universiti. Begitu juga kita. Boleh bawa kereta. Tengok, dia bawa kereta. Umur dia 60. Masya Allah. 62 ke 63, saya tak ingat. 60 ke atas sebab dia dah pencen. Ya. Dia dah pencen, dia kata dia tak boleh duduk rumah. Lepas tu dia kata biasalah pencen kecil je, gaji kecil. Mana pencen gaji kerani macam itulah. Tapi dia kata tak boleh, Ustaz, saya kena teruskan hidup. Jadi dia bawa Grab. Dia beli kereta Myvi, dia bawa Grab. Dia bawa Grab pun okeylah, saya duduk kat belakang kan. Saya tengok pernah naik Grab orang tua-tua kan, bawa boleh tahan slow dia. 80 km sejam. Memang dia ikut arahan, memang takkan kena saman orang macam ni. Dia slow, relax, dia boleh KLIA sampai ke rumah saya. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan, masih bekerja. Nak kata dia tua. Dia pun tua. Tak, tapi dia masih bekerja. Baru-baru ni kemarin saya dengan orang rumah saya buat video lagi. Saya cakap pada tu, nak bagi tahu tuan-tuan, bawa food Grab food. Kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, depan saya ni. Sebagai penghantar makanan ni. Saya pun kata, kenapa ni bawa Grab food ni ke kanan ke kiri ni? Kita pun potong. Bila potong tengok pusing belakang, ya Allah, tua bang. Pakai topi keledar macam ni orang. Dia dengan hendak macam tu Dia tak biasa kali. Orang situ kejap kanan, kejap kiri. Ya Allah, saya rasa kalau tengok pada umur 60 lebih 60 lebih, takkan bawah lebih tu. Sebab uzur betul. Sampai rumah saya, ya Allah, kesiannya. Tapi nak bagi tahu, rezeki itu ada di mana-mana. Jangan putus asa. Selagi mana kita mahu, selagi itu kita mampu insya-Allah untuk mendapatkan rezeki. Jadi jangan kita kata bila umur dah 50 lebih, APF dah habis. Itu pun masalah juga saya nak tekankan kepada anak-anak muda hari ni. Tolonglah, tak kiralah anak muda hari ni dia kerja apa pun, artis ke, penyanyi ke, pelakon ke, tak kisah siapa pun. Semua moderator ke, saya ke, ayuh kita sama-sama daripada sekarang menyimpan. Jangan boros. Duit dapat, simpan. Nombor 2, pastikan kena ada takaful. Belilah takaful. Kereta kita kan. Langgar ini kita ada takaful. Ada takaful. Bila takaful akan cover kereta kita. Kita ada tak kena takaful? Bila masuk hospital sekarang ni nak kena bayar. Betul. Nampak tak? Nak buat pembedahan ke apa semua, takaful lah badan kita. Tak banyak. Simpan RM150 sebulan. Dia akan jadi simpanan dan juga untuk kita punya medical card. Jadi oleh sebab itu, kena ada simpanan, kena bijak mengaturkan kewangan. Tambah-tambah musim-musim macam ni, insya-Allah kita tidak akan putus asa dengan usaha yang kita lakukan. Wallahualam. Perancangan sangat penting demi masa depan, Datuk ya. Itu sangat penting. Baiklah, satu soalan yang juga kita fikir bagus untuk kita bawa ke tengah. Rezeki ada tapi masih sempit. Ni pun masalah juga ni. Baizura Mazlan di Facebook, Datuk. Katanya, Assalamualaikum da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Walaupun dah berusaha serta tawakal seperti burung, keluar pagi, balik petang. Kadang tu, Datuk, keluar gelap, balik pun gelap. Tapi rezeki masih sempit. Adakah itu takdir Allah untuk kita dan harus kita terima dengan redha je, Ustaz? Di sini dia ada kaitan dengan perkara yang disebut oleh para ulama, mawani ar-rizq. Benda-benda yang menyebabkan perkara-perkara perbuatan kita yang menyebabkan rezeki kita jadi sempit. Dia ada sebab tau. Sempit rezeki kita ni ada sebab. Kadang-kadang kita tak nampak sebab tu. Kadang-kadang kita nampak sebab tu tapi kita buat. Apa dia? Yang pertama, tawakul al-abd wa adamu akhdhi bil asbab. Terlalu tawakal sampai tidak berusaha. Itu antara sebab kita jadi tak berkat hidup. Ini yang saya dah sebutkan tadi. Yang kedua, ityarun ma'asi. Mendatangi maksiat. Buat maksiat. Ada orang dia bekerja sebagai apa tau? Sebagai pengedar dadah. Kaya ke pengedar dadah ni? Memanglah kaya. Wang dia banyak lah. Wang dia banyak. Tapi barakah tak?
Tak berkat bang. Hidupnya tak Nak tenang. keluar takut. Kalau yang token-token besar yang jual dadah apa semua ni, dia penuh dengan bodyguard kiri kanan ni. Sebab orang tu nak tembak dia, bos gangster. Ramai orang laut nak bunuh dia, dia pun nak bunuh orang. Sama-sama gaduh kan. Tak berkat walaupun dia duit banyak. Tengok, tak ada berkatnya. Sebab apa? Ityanul ma'asi. Oh, siapa lagi? GRO ke? Ini semua tu tak ada berkat. Duit masuk banyak tapi tak pernah cukup. Saya ada jumpa, alhamdulillah saya berjaya menyelamatkan seorang gigolo. Tahu tak gigolo tu? Gigolo tu apa dia tu? Gigolo ni bukan gigolo. Gigolo pergi golok beli barang. Gigolo ni dia orang kata apa? Dia buat benda yang tak baik lah, maksiat. Maksudnya dia melayan nafsu wanita. Lelaki yang handsome ni dia dibayar dan melayan nafsu-nafsu wanita yang berkerjaya. Ini adalah dia istilah dia panggil gigolo. Saya jumpa dia. Tahu tak dia punya pendapatan satu hari berapa? Satu hari pendapatan dia 4,000 tau. Allah. Memang Satu hari? Satu hari 4,000 orang. Ini semua bayar cash tau, tak payah masuk akaun. Tak ada kena LHDN ini orang semua. Sungguh. Sebab apa? Sebab dia khidmat dapat cash. Dia khidmat bayar cash. Satu hari 4,000. Penuh jadual. Kalau nak booking 3 bulan awal. Macam booking ceramah tau. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia kata, Ustaz, hidup saya tak pernah berkat. Rumah saya sewa. Kereta saya. Masa saya tu memanglah pakai kereta mahal. Tapi bila saya dah taubat, kereta kena tarik. Duit yang dia ada simpanan, dia kata masa dia berhenti, maksudnya macam pencen gigolo lah. Dia pencen, dia taubat tu, masa dia taubat, dalam akaun ada dekat 900,000. Dalam akaun. 900,000 cash. Dia masuk tu. Masa duit dia ada. Tapi dia buat bisnes, kena tipu. Allah Akbar. Dia buat bisnes, kena tipu. Bila kena tipu, tuan-tuan dan puan, Maksudnya Allah tarik balik. 600,000 kawan yang baik dengan dia, sama-sama juga seperjuangan ke, buat apa bisnes apa entah kan. Satu career dengan dia tu. Kena tipu 600,000, burn, hilang gitu je. Allah. Tinggal lagi 300,000. 300,000 lagi dia nak buat dia nak beli rumah apa, kena tipu lagi. Macam-macam isu kena tipu lah kali tuan-tuan, tidak ada duit langsung. Nak bagi tahu sebab mendatangi maksiat. Duit maksiat ni tidak akan berkat. Nombor 3, kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Bila kita kufur nikmat, Allah tarik keberkatan tu. Sikit-sikit. Tak pernah bersyukur dengan apa kita ada. Bang, bersyukur bang. Kita alhamdulillah ada rezeki yang Allah bagi ni, bersyukurlah. Sungguh. Sebab apa? Sebab Allah bagi nikmat ni bukan semua orang dapat. Tu sebabnya. Kena ada syukur. Tapi kufur nikmat, kalau kufur nikmat, memang Allah tarik nikmat. Yang keempat, bakhil. Bila sebut tentang bakhil ni Datuk, mesti semua nak tahu. Macam pernah dengar je nama Haji Bakhil ni. Kalau nak tahu apa dia, nantikan selepas ini. Boleh Datuk ya? Boleh. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana terus setia dan mungkin kepada yang baru menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz sebagai pembuka hari anda. Dan paling penting, hari ini kita belajar hadis Nabi SAW berkaitan dengan rezeki burung dan Dr. Mia bersama dengan kita. Beliau juga hebat dalam ikhtiarnya, banyak usaha selain daripada berceramah, mengajar, beliau juga ada minyak wangi Datuk ya. Jadi kalau nak tahu boleh pergilah dekat Instagram Datuk, insya-Allah bagaimana minyak wanginya. Cumanya Datuk, satu soalan daripada Lili Murni Datuk di Facebook kita. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga kerja TV3 TV9. Waalaikumsalam. Bukan semua orang ada gaji Datuk, tapi semua orang ada rezeki.
Bagaimana untuk meyakinkan hati bahawa rezeki kita takkan tertukar, takkan diambil orang. Oh, ini sampai merebut tu, dan takkan tersalah alamat. Mohon penjelasan daripada Datuk. Baik. Ini bukan jodoh ya? Tidak, rezeki. Baik, sebelum saya masuk kepada soalan ni, saya nak habiskan tadi bab yang berkaitan Ya, dengan bakhil. betul. Bakhil tadi sikit Bakhil lagi. antara penyebab kepada kita punya hidup tidak tenang. Kebakhilan, al-bukhlu. Itu sebab Nabi jangan kata bakhil kat dunia ni kamu tak berkat. Betul. Dekat akhirat pun kamu nak masuk syurga tak boleh. Bahkan kalau kita ni, perasaan kita ni, kita ada duit, ada setengah orang dia ada duit tau. Dia nak kongsi nikmat dengan orang lain tu, dia tak buat. Bila dia tak buat, dia tidak akan dapat doa daripada orang-orang susah. Dia tak akan dapat doa daripada orang-orang yang benar-benar ikhlas sayang kat dia. Doa tu penting. Sebab kita banyak memberi, maka orang akan beri kepada kita dengan doa. Itu penting. Jadi kalau doa orang susah tidak ada, doa orang fakir miskin tidak ada, macam mana kamu nak berkat hidup? Betul. Itu sebabnya tolong orang. Bila hari ni kamu tolong orang, Allah tolong balik. Percayalah cakap saya. Tolong orang. Penting tuan-tuan dan puan. Yang kelima, antara punca kita ni, orang kata apa, dari tersekat rezeki ni, Rezeki sempit je rasa. zakat. Percayalah. Orang yang main-main dengan zakat, Allah kuncupkan rezeki dia. Saya bercakap dengan orang yang berjaya tuan-tuan dalam perfilman, Datuk Yusof Aslam. Dia kata, saya tanya apa kejayaan Datuk ni sampai berjaya sampai hari ni. Apa rahsianya? Maknanya dia ni, bahkan orang letak dia tu kalau polis yang takkan pencen lah jawabnya. Daripada dulu sampai hari ni lah. Ada je polis dia tu. Naik pangkat lah dia. Saya kata apa istimewa Datuk ni? Semua projek Datuk buat Alhamdulillah berjaya. Dia kata ada yang tak berjaya, cuma tak banyak lah. Dia kata. Tapi saya yakin Ustaz, saya yakin satu benda je, zakat. Dia cakap zakat. Dia banyak kali diulang, zakat jangan tinggal. Zakat jangan tak bayar. Pastikan zakat tu didahulukan daripada yang lain. Dia kata itulah pembuka rezeki, itulah penyebabnya Allah ada je rezeki yang dia dapat. Kadang-kadang dia tak duga rezeki itu datang dari mana. Jadi itu sebab antara sebabnya kenapa kita jadi sempit rezeki macam kawan kita tanya tadi. Jadi soalan sahabat kita ni pula, macam mana pula ni? Nak yakinkan hati. Tapi sebelum tu Datuk, sebelum nak jawab soalan Lili Murni ni, ada pemanggil. Ada pemanggil. Ada Silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya tahu siapa bercakap? Abdullah Osman daripada Seremban. Baik, Encik Abdullah. Silakan dengan soalan Encik Abdullah. Ustaz, ini tentang burung ni banyak diceritakan. Bagaimana burung ni tawakal. Dia mencari makanan dekat laut, dekat mana susah payah cari rezeki bagi pada anak-anak burung. Inilah satu yang kita mesti ikutlah cara bagaimana burung mencari rezeki. Minta pencerahan. Terima kasih. Baik, itu dia. Macam mana kita boleh belajar daripada burung itu, tawakalnya tu. Kalau kita ikut secara logiknya kita manusia. Macam mana Datuk? Burung ni, kenapa Nabi SAW, saya pun dah sebut pada awal tadi, ya, kenapa Allah, Nabi SAW menggunakan perkataan burung, menyamakan kita dengan burung, kerana burung ini tidak ada perasaan putus asa. Satu. Nombor dua, burung ni usahanya tinggi. Dia bukan duduk saja. Dia berterbangan ke sana ke sana ke sini, ke sana ke sini. Macam pernah dengar je ayat tu. Kan? Merata-rata dia pergi, tuan-tuan dan puan, untuk mencari makanan untuk dirinya dan juga anak dekat rumah. Kalau burung lang tu lama terapung. Ya, betul. Daripada jauh dia boleh dapat. Tu, maknanya usahanya tinggi. Nombor tiga, terdedah dengan risiko. Sama ada dia dimakan atau dia memakan. Tapi nak bagi tahu, walau susah macam mana nak cari rezeki, risikonya pun dia terpaksa hadapinya dengan orang apa, dengan ni lah, dengan bijaksana lah. Maknanya dia akan tetap terdedah dengan risiko. Tak bolehlah kita ni sekejap takutlah nak pergi kerja. Malah nak pergi kerja kan kena Covid. Memanglah. Itu sebabnya kerajaan membenarkan kita ini dari sudut sektor kewangan, sektor-sektor penting yang boleh bekerja dekat luar, boleh kerja. Kan? Ni kru-kru kita terpaksalah. Siapa nak ambil kamera? Saya tak kerti. Kita pun datang ni. Kita pun datang. Semua tu dibenarkan. Ini rezeki. Saya datang. Ini rezeki. Rezeki. Hadari datang. Rezeki. Betul. Semua orang tu rezeki. Jadi memang terdedah. Tapi pakailah mask. Jangan salam dengan orang. Duduk 1 meter. Lepas tu kalau tak sihat, jangan pergi keluar mana-mana. Maknanya terdedah dengan risiko.
Jadi jangan pula ada setengah orang dia saja tak mau pergi jabat. Bang, jom tak pergi menjual bang. Oh, tak naklah aku. Biarlah aku mati kat rumah daripada mati kena COVID. Tak boleh lah bang. Habis kalau abang duduk kat rumah macam mana? Siapa nak cari rezeki? Siapa nak bagi makan kat anak-anak? Macam mana anak nak bayar tuition? Tuition bayar tau. Anak saya nak ambil SPM ni. Walaupun belajar kat rumah, tuition tetap bayar. Sebab apa? Sebab cikgu-cikgu tu, kesian cikgu-cikgu tu. Diorang ni mengajar kat rumah. Saya tahu cikgu-cikgu pun tak nak mengajar kat rumah. Kan? Tapi terpaksa mengajar kat rumah. Nak minta yuran dengan mak bapak segan tau. Ayat dia, ya Allah, berbunga-bunga nak boleh sampai ke minta yuran. Kita mak bapak jangan berkira sangatlah. Kita bagi diorang bagi anak kita. Sama-samalah kita niat yang terbaik lah. InsyaAllah anak kita akan berjaya. Doakan tolong anak saya nak ambil SPM ni. Saya istilahkan sebagai SPM COVID. Dia punya niat nak jadi doktor lah apa semua tu, saya doakanlah yang terbaik untuk dia. Nak macam mana menangis je, belajar online tak apa nak faham fizik matematik tambahan belajar dalam online kan. Tapi semoga Allah permudahkan semua anak-anak kita yang akan ambil SPM tak lama lagi ni. Dia panggil SPM COVID, boleh masuk dalam sejarah tau. Jadi itu sebabnya saya rasa 3 benda ni lah yang ada pada burung menyebabkan burung Allah Nabi umpamakan dengan burung yang tidak pernah putus asa dan sentiasa berhadapan dengan situasi yang getir. Baik, itu daripada sahabat kita daripada Seremban. Sama ada kawan kita ni Puan Lidi yang bertanya macam mana nak bagi hati ni tenang. Macam mana nak bagi hati ni tenang, bahawa rezeki tak pernah salah alamat. Macam mana lagi nak cakap? Kembalilah kepada Al-Quran. Kita ni masalah, kita baca Quran, kita baca bagus, orang kita ni suka baca Quran. Kan? Tetapi faham ke tidak? Cuba faham betul-betul apa yang kita baca, setiap patah huruf, kalimat. Bacalah. Rezeki tak pernah patah, putus tersilap alamat. Setiap kita akan ada rezeki masing-masing. Tapi percayalah, kalau kita balik kepada rezeki itu insya-Allah kalau ditulis untuk kita, itulah kita punya. Ada orang dia minta resume, minta kerja kan. Hantar resume dalam ribu-ribu tu, nama dia terpilih untuk temu duga. Allah. Nak 3 orang je. Yang hantar resume 7,000 orang tau. Seorang nama dia naik. Allah. Macam mana tu? Itulah rezeki. Jadi macam mana nak dapat rezeki pula? Perbanyakkanlah doa di samping kita berusaha. Allahu a'lam. Tak boleh juga kalau sekadar usaha tak ada bersangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh ya Datuk ya. Okey Datuk, ini realiti sebenar. Sebelum nak tanyakan soalan ini, kita bawakan soalan ini. Kita semua, terutamanya kami di pihak kru produksi Tanyalah Ustaz, memang kami faham, kita semua faham Datuk ya, bagaimana situasi terkini menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan, bahkan hilang punca pendapatan, yang berniaga kecil-kecilan pun makin sukar Datuk ya. InsyaAllah soalan ini mewakili para penonton juga di luar sana. Soalan daripada Kak Sabah. Katanya Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan da'i serta semua kru produksi Tanyalah Ustaz, bagaimanakah cara untuk kami bertawakal kepada Allah di sepanjang tempoh PKPB ini? Kami langsung tidak boleh keluar rumah untuk mencari sumber makanan, sedang asas keperluan kami bergantung kepada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Datuk, mungkin boleh bantu, dan juga mungkin soalan ini mewakili ramai para penonton di luar sana. Dalam isu PKPB ni, kita kena faham juga, macam sahabat kita dia cakap, dia kata dia tak boleh keluar rumah untuk mendapat rezeki, untuk bekerja dan sebagainya. Kita boleh cuba cari jalan macam mana kita nak mendapatkan rezeki menerusi daripada rumah, melalui rumah, iaitu online business, online kerja dalam online. Macam tadi saya cakap, cikgu-cikgu tuition, dia orang full time mengajar tuition, dia tak kerja cikgu, dia bukan cikgu KPM, Kementerian Pengajian Tinggi, dia bukan pensyarah macam saya kat UKM, dia bukan penceramah macam saya boleh online. Tak, dia orang hanya pendapatan sepenuhnya menerusi guru tuition. Maka dia mengajar secara online. Ini bagi cikgu. Bagi orang yang boleh ada kepakaran, yang boleh menjual secara online, gunalah kepakaran yang ada. Ataupun macam inilah, saya kongsi-kongsi pengalaman sebab saya suka jumpa orang dan bertanya macam mana dia orang survive hidup, macam mana dia orang nak hidup. Jadi tanya macam mana, okey, makcik ni, makcik bila pandai pula dia nak menjual online. Dia Facebook pun tak ada, Instagram pun tak ada. Dia pandai buat nasi lemak.
Okey. Hadari dia tak ada pendapatan ni. Kalau dia tak jual nasi lemak kat luar ataupun dia tak pergi ke luar, dia tak ada pendapatan. Betul. Hadari orang muda. Pandai bawa motor, pandai online, pandai itu, dan hadari orang kata apa? Tak ada kerja juga. Dua-dua tak ada kerja. Tapi kepakaran hadari boleh main online, boleh bawa motor, boleh buat promosi menerusi kaedah-kaedah moden alam maya ni. Manakala makcik ni dia boleh buat nasi lemak. Bang, berkongsilah. Dia bagi kongsi ilmu. Makcik jual minta tolong dengan hadari. Untuk hadari akan bawa benda tu, akan kembangkan benda tu menerusi kepakaran yang hadari ada. Jadi dua-dua akan dapat manfaatnya. Contoh ada satu nasi lemak viral ni sekarang. Dia panggil nasi lemak yang infak ni. Ustazah, dia panggil nasi lemak ustazah ke benda. Dia nasi lemak tu, ustazah tu buat nasi lemak. Dia gunakan orang-orang macam ustaz-ustaz, tolonglah siapa yang nak bagi kongsi makanan, kan bagi orang nak derma makanan kan, nak kongsi makanan, nak bagi kat orang tu, bagi kat masjid apa semua, dia gunakan ustaz-ustaz ni. Dia gunakan orang-orang terkenal ni. Orang-orang ni pula pergi bagi tahu kat masjid, masjid kata okey, kami nak 100, kami nak 50, kami nak 3. Ada pula yang bagi peribadi, dah saya bagi RM100, tolong belikan nasi lemak, bagi kepada pelajar-pelajar kat sekolah ke. Jadi dia buat akhirnya nasi lemak tu walaupun dia tak keluar, nasi lemak tu tak keluar dan habis. Jadi maknanya rezeki dia. Rezeki. Sebab apa? Duit banyak. Nasi lemak yang dia buat habis dijual. Habis dijual. Habis dijual sebab melalui orang-orang ni. Orang-orang muda. Maksudnya kaedah itu sebenarnya kepakaran itu boleh dikongsi. Betul. Kepakaran boleh dikongsi. Nikmat boleh dikongsi. Kalau dia keluar mungkin dia dapat kata RM2. Tapi sebab dia gunakan hadari, dia hanya dapat RM1.50. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita saling mengongsi nikmat. Itu dia. Saya terfikirlah Datuk sebelum ni naik kapal terbang dengar pramugari ataupun kadang tu pilot itu sendiri bercakap bahasa Inggeris. Kalau sekarang mungkin mereka boleh buka tuition bahasa Inggeris ke, betul, kan Datuk kan? Boleh. Satu inisiatif. Sebab ada yang nak belajar bahasa Inggeris secara peribadi. Boleh buat. Kan? Ada je orang nak buat atas talian. Insya-Allah. Banyak kita. Tak ada masalah insya-Allah. Okey, ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kami tahu dengan siapa kami bercakap? Ustaz Zahri. Ya, baik. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Soalan saya mengenai dengan rezeki burung ni. Baik, Cik Ilyas, silakan. Dalam istilah kita ni duit lah. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tapi setengah kita ni bersikap seperti Pak Belalang dan cerita P. Ramlee tu. Macam mana tu? Dia duduk berpeluk tebuh saja. Mengharapkan anak yang kecil, yang umurnya tak seberapa 10-9 tahun tentu bekerja. Dan sikap macam ni memanglah kita kata malas, tak perlu ada dalam kalangan masyarakat kita. Soalan saya, kalau untuk mendapatkan rezeki yang lebih ni, adakah kena mula dengan sikit-sikit bersedekah, dan daripada sedekah itu yang cara kecil-kecilan ni juga kita bertawasul dengan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita telah lakukan untuk mengundang rezeki yang lebih pada dalam keadaan COVID ni. Ada tip-tip lain yang boleh Ustaz kongsikan dengan kami? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diibaratkan cerita Pak Belalang tadi tu, tapi yang dinyatakan, ditanyakan oleh Encik Ilyas tu, yang kecil tu kita bertawasul dengan ibadat kita juga, adakah ia boleh menjadi sesuatu yang lebih besar pada masa depan? Mungkin boleh dikaitkan dengan Kak Bib punya soalan ni, Datuk. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua penonton pagi ni. Pepatah orang dulu menyatakan, rezeki secupak takkan menjadi segantang. Apa komen dari Ustaz kalau nak kaitkan dengan tajuk pagi ni? Ni mungkin yang kedua kita boleh ceritalah. Okey. Saya tertarik apabila sahabat kita daripada mana ni? Encik Ilyas. Encik Ilyas. Saya tak pasti. Okey. Air hitam Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey, katakanlah apa nama tadi? Kita anggap macam ni lah, orang kata apa, rezeki kita ni kadang-kadang bila Allah dah bagi, Allah uji, jadi menyebabkan dia ni berpeluk tubuh. Jadi bila berpeluk tubuh, dia tak nak, dia suruh anak-anak dia bekerja. Itu pertama sekali haram lah. Haram kerana apa? Dia tidak bekerja tetapi mengharapkan daripada anak-anak kecil, anak-anak yang bawah umur,
bekerja, sedangkan tanggungjawab dia memastikan budak ini mendapat pendidikan yang baik, mendapat pendidikan yang cukup, ya, agar dia boleh melangsungkan kehidupan di masa depan. Bukannya awak mengharap daripada dia suruh budak pergi minta sedekah, suruh budak jual kuih tepi jalan, sedangkan budak itu memerlukan waktu untuk belajar. Ini masa dia untuk dia develop hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, adakah perlu kita ini bersedekah untuk memurahkan rezeki kita? Memang. Itu sebabnya Nabi SAW sebut, dawu mardakum bisadaqat. Atau kama qala, ubati penyakit-penyakit yang ada dengan kamu ini, antara ini penyakit malas, dengan memperbanyakkan sedekah. Bagi sikit tak apa, ikut kemampuan. Al-qalil kathirun indallah. Sikit di sisi kamu tetapi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila kamu bagi sikit, bagi dia dalam tabung masjid sebagai contoh, ataupun kamu hantar dia duit online. Sekarang ni duit semua online, hantar ke tabung masjid, klik je bayar. Ya Allah, dengan beberapa ringgit yang aku sedekahkan tadi untuk masjid, yang aku wakafkan sedikit untuk masjid, yang aku hantar untuk orang susah, ya Allah, tak banyak ya Allah, tetapi kau tolonglah ya Allah, selamatkan keluarga aku daripada COVID-19. Ya Allah, selamatkan keluarga aku dari kemiskinan. Ya Allah, murahkan rezeki aku ya Allah. Percayalah, dengan amalan-amalan itu kita boleh bertawasul. Bertawasul bi a'malis salihah. Kita bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Itu cukup bagus. Jadi insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Allah akan berikan kita rezeki yang kita pun tak tahu, min haitsu la yahtasib. Kita pada mana pun kita tidak tahu. Jadi oleh sebab itu kita jangan berputus asa. Kita kena berusaha dan cuba cari jalan-jalan yang boleh menarik, dipanggil penarik rezeki. Itu dia. Bila sebelum tentang penarik rezeki, kejap lagi kita nak akan tanyakan kepada Datuk lah. Mungkin berkaitan juga dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Kak Bit. Kita rehat seketika, kembali dulu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Rehat seketika. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan situasi COVID-19 memang benar ia bukan cobaan. Sememangnya memberi kesan kepada kita, memberi impak yang sangat besar kepada kita semua, terutamanya sektor-sektor ekonomi. Oleh kerana itu, hari ini kita bawakan kepada anda semua topik untuk kita bawakan perbincangannya, iaitu rezeki burung bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Datuk, tadi kita cerita tentang rezeki burung ni, macam-macam lah kita belajar. Dan ada soalan ini juga berkaitan dengan rezeki secupak takkan menjadi gantang, iaitu daripada Kak Bit. Katanya, apa komen daripada Ustaz kalau nak kaitkan pepatah ini dengan rezeki burung yang kita bicarakan? Kadang-kadang ada pepatah yang yang disebut oleh orang-orang Melayu kita, rezeki secupak tidak akan jadi segantang, kan? Kadang-kadang kita kena faham betul-betul. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita tu hari ini cupak, dia takkan jadi segantang. Yang ditentukan. Yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada hari ini. Sebab ada orang, kenapa aku hari ini untung tak banyak? Sebab itu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya, bukannya usaha macam mana pun takkan dapat banyak. Dia jangan kita kecilkan pemahaman terhadap konsep ataupun pepatah orang Melayu tu. Secupak takkan jadi segantang. Memanglah hari ini sebagai contoh. Hari ini saya punya rezeki secupak. Ni bagi orang bisnes lah. Kan orang bisnes macam saya, penjawat awam, macam tu juga gaji saya. Takkan berubah-ubah, kan?
usaha macam mana pun dia takkan berubah. Senang bagi contoh saya lah. Ya. Penjawab awam ni. Setiap bulan gaji banyak tu je. Tapi dia akan berubah menjadi satu kantang. Akan berubah gaji itu, tangga gaji itu akan berubah apabila kamu naik pangkat. Jadi nak naik pangkat tu perlu kepada usaha, perlu kepada strategi, perlu kepada kesungguhan, perlu kepada minat untuk berjaya. Mesti kena ada. Macam contoh, saya nak naik pangkat lagi kata sebagai contoh. Walaupun sekarang alhamdulillah apa yang Allah bagi pun dah lebih dah alhamdulillah. Tapi kita nak bila kita dapat lebih, kita boleh kongsi lebih. Kita boleh bayar zakat, kita boleh bayar LHDN, maksudnya kita bersedekah, kita boleh bantu semua pihak bila kita ada duit. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kena atur strategi. Dengan umur saya sekarang ni, untuk sampai ke umur 60 masih panjang. Jadi apa yang perlu saya kena buat? Ke tahap mana saya kena sampai? Jadi usaha demi usaha perlu dilakukan untuk sampai ke target daripada secupak kepada gantang. Gantang kepada kontainer. Gitulah. Jadi begitulah. Jadi kena ada usaha. Memanglah hari ini ditetapkan satu cupak. Mungkin esok kalau dengan usaha kita akan berubah kepada satu kantang. Lagi usaha akan berubah lebih banyak dan lebih banyak. Wallahu a'lam. Selalunya orang silap faham Datuk. Kita mengkecilkan skop. Skop perbincangan juga akan jadi kecil. Okey Datuk, ada pemanggil di talian kita kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa bercakap? Saya Saiful daripada Bentong. Orang Bentong. Okey, Encik Saiful, silakan soalan. Soalan untuk Datuk Izhar. Ada tak tips-tips ataupun doa-doa untuk kita daripada Nabi untuk kita mudahkan lagi rezeki kita ni, luaskan lagi rezeki kita ni kan? Sedangkan kita ni hamba, kenapa perlu takut pada kemiskinan sedangkan kita hamba Allah yang maha kaya kan? Ada tak tips-tips doa-doa ataupun waktu-waktu yang mustajab berdoa untuk murah rezeki? Okey. Baik, terima kasih Saiful. Sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, bila sebut tentang doa ni, saya yakin para penonton mesti nak tahu doa yang terbaik dan mungkin Datuk boleh kongsikan juga, tadi Datuk ada sebut, iaitu ayat yang banyak orang gantung dan orang tampal. Ayat 1000 dinar. Itu mungkin doa juga yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apakah antara doa yang kita boleh amalkan? Baik, saya nak bagi satu doa. Tapi doa itu di akhir nanti saya bagi. Boleh. Satu. Cumanya, apakah amalan yang boleh kita buat untuk menjadikan kita jadi murah rezeki dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita kadang-kadang kita tersilap. Sebab kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, la ta'budullah liyu'tik. Jangan kamu beribadah kepada Allah agar Allah bagi. Ingat. Kita salah tu. Kadang-kadang kita buat ni, saya istighfar sebab dengan harapan Allah akan bagi saya rezeki. Jangan. La ta'budullah hatta tu'tik. Jangan kamu liyu'tik. Jangan kamu beribadah untuk Allah bagi. Walakin ta'budullah liyarda. Kamu kena beribadah kepada Allah agar Allah redha. Bila Allah redha, saya yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Bila Allah redha, dia akan bagi kepada kamu rezeki yang kamu pun tak tahu daripada mana. Tak disangka-sangka. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? Kita buat biar Allah redha. Pertama, banyakkan berzikir. Yang kedua, banyakkan al-istighfar. Bila kita banyak istighfar kenapa? Kenapa? Untuk menutup dosa-dosa yang kita buat tanpa sedar. Sebab bila ada dosa, rezeki tak masuk. Beristighfar. Nombor 3, banyakkan sebut Ya Ghani. Wahai Tuhan yang Maha Kaya. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Banyakkan kita menyebut nama-nama Allah. Ya, Al-Jabbar. Ya, Al-Wasi'. Yang Maha membuka rezeki. Al-Wasi'. Tu semua nama-nama Allah tu yang berkaitan. Ar-Raziq. Banyakkan. Sebut 1000 kali. Apa salahnya? Nama Allah kot. Sesiapa yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, menghitung nama-nama Allah Taala, akan dimasukkan dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kita sebut nama Allah. Ar-Raziq, 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 Ar-Raziq. Sebut nama Ar-Raziq, nama Allah. Al-Wasi', Al-Wasi', Al-Wasi'. Apa maksud Wasi'? Wasi' Maha pembuka rezeki.
Al-Wasi', 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 Al-Wasi'. Bila orang tanya kenapa kau sebut nama-nama Allah ni? Kenapa kau ulang nama-nama Allah ni? Kita cakap pada dia, agar Allah redha atas apa yang aku buat. Sebab aku menyebut dan memuji namanya. Maka bila kita membuat sesuatu yang Allah redha, buat benda yang Allah suka, maka Allah akan beri apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Redha Allah itu penting ya. Bila sebut tentang redha juga Datuk, ada soalan demi soalan berkaitan dengan redha ni. Muhammad Effendi Mak Daud di Facebook katanya, apakah itu rezeki burung dan konsep redha pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan manusia, terutama manusia yang hidup di akhir zaman ni? Burung tetap riang terbang di udara, tetapi manusia tetap keluh kesahnya memikirkan rezeki ada atau tiada. Itu daripada Ibnu Aras dari Bertam Pulau Pinang. Ali pula katanya, burung tidak perlu modal untuk mencari rezeki. Bagi kita, semua perlukan modal. Macam mana pula, Datuk? Tadi yang pertama tadi tentang berkaitan dengan redha. Pertama tentang redha. Redha ni apa? Ar-ridha bil qalil wasyukru bil kathir. Yang dimaksudkan redha apabila diuji dengan kesusahan dengan sedikit, maka kita redha. Ya. Kita tenangkan jiwa, inilah rezeki aku. Bak kata orang tua, secupak takkan jadi segantang. Inilah rezeki aku. Maka aku patut redha dengan apa yang Allah bagi ni. Pada masa yang sama, berusaha untuk berubah. Itu satu. Wasyukru bil kasir. Bila dah banyak, bersyukur. Ada orang kita ni pula, bila dah ada rezeki, bila dah ada kerja, orang lain kena berhenti kerja, dia tak kena berhenti kerja, tak bersyukur pula. Tu sebab saya selalu tegur diri saya, kawan-kawan saya, anak-anak buah saya. Tegur untuk saya juga tu. Dekat universiti, agar mereka ini bekerja sungguh-sungguh. Allah. Mereka walaupun pembantu tadbir, kerani ke siapa saja yang ada, dia orang kena bekerja betul-betul. Sebab ada orang kat luar sana kerani diberhentikan kerja sebab dekat syarikat swasta. Ada orang dia ni office boy, diberhentikan kerja. Sebab apa? Sebab syarikat swasta. Kita alhamdulillah tak diberhentikan kerja sebab kerja kerajaan. Jadi ada orang dia ada rezeki tapi tak bersyukur. Macam mana nak bersyukur? Bekerja bersungguh-sungguh. Lipatkan kali ganda. Walaupun saya ni boleh bekerja dekat rumah, tapi saya dekat rumah saya buat kerja. Saya menulis, saya baca apa yang patut saya buat. Saya mengajar dekat rumah. Kalau benda tu perlu ke pejabat, saya pergi pejabat, minta surat SOP cukup lengkap. Pergi ke pejabat, duduk dalam bilik, buat kerja-kerja yang sepatutnya. Saya yakin. Sebab apa? Sebab saya tahu itu adalah amanah Allah kepada saya. Duit saya, gaji saya dibayar oleh rakyat. Jadi, saya kena bagi balik pada rakyat. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Jadi oleh sebab itu, jangan main-main dengan rezeki itu. Jadi, kena pastikan kita bersyukur. Bersyukur ni bukan saja kita bersedekah. Buat kerja dengan bersungguh, itu juga satu syukur. Jadi itu sebabnya redha, kena faham konsep redha yang sebenar. Sama juga macam sahabat kita tadi, dia kata apa? Ali tu ya. Ali, saudara Ali. Saya memang betul. Burung tidak perlu kepada modal. Jangan awak samakan diri kita ni dengan burung terus. Nak jadi binatang. Tak boleh. Allah dah buat yang terbaik. Binatang ada cara dia untuk cari rezeki. Binatang tak perlu nak beli rumah. Tak perlu nak, orang kata apa, nak beli kereta. Ya. Jarang kita jumpa burung datang beli apa kapcai ke apa benda, buat loan. Tak ada bang. Kalau dia buat loan, meninggal semua orang-orang kat bank tu. Apa hitam ni tengok. Tak ada, dia tak perlu. Tapi manusia perlu. Sebab itu Allah uji mengikut kemampuan manusia. Binatang Allah uji juga. Tapi ujian mengikut kadar binatang tu. Nampak? Jadi memang betul Nabi SAW mengumpamakan dengan burung. Yang baik, apa dia yang baik? Burung punya perangai, dia tidak pernah putus asa macam saya sebutkan tadi. Dia akan berusaha. Nombor 3, dia akan menghadapi segala jenis cabaran di hadapannya. Nampak tak? Yang baik-baik kita ambil daripada burung. Cuma kita manusia, memang kita perlukan modal, kita kena berusaha, kita kena ada ilmu. Tetapi itulah keistimewaan kita. Sebab Allah memuliakan kita daripada binatang-binatang. Takkan kita nak jadi macam burung juga. Nak terbang, tak tentu apa, tak payah fikir. Tak. Kita perlu kepada modal. Kita perlu kepada usaha. Kita perlu kepada, orang kata apa, kepada ilmu untuk kita berjaya. Jadi insya-Allah, kalau kita nak dapat modal tu, kita kena tahu apakah lubang-lubang yang ada untuk kita dapat modal. Macam mana kita nak gunakan kaedah macam tadi, macam saya bagi contohkan tadi kan. Makcik tu
buat nasi lemak, dia perlu pada modal. Betul. Macam Hadari perlu modal? Tak perlu. Tak perlu modal. Hanya ambil nasi lemak itu untuk bawa pergi beli pergi jual, pasarkan dan sebagainya. Tak perlu modal. Bahkan you dapat free lagi. Betul. Makan nasi lemak, kemudian you dapat duit lagi daripada membantu makcik yang menjual tu tadi. Selesai masalah. Itu dia, selesai masalah. Okey Datuk, sebelum nak menjawab soalan yang berikutnya, yang seterusnya ini, saya nak tanya para penonton, ketika dalam situasi sekarang ini, apa yang terfikir, apa yang kita fikirkan? Adakah ketika COVID-19 ini, bagi mereka yang hilang kerja, mereka nak yang cukup-cukup untuk diri setakat ini, atau nak mewah daripada sebelum ini? Pun masalah juga Datuk, ada yang juga tersilap fikir. Ada soalan daripada Nur Atikah di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, kita perlu usaha untuk kehidupan kita. Macam mana pula yang dikatakan terlampau mencari harta dunia? Nak kaya pula. Sedangkan yang kita kena utamakan dulu keperluan. Macam mana nak bezakan usaha untuk kehidupan yang baik dengan usaha yang dikatakan terlampau mencari harta dunia? Daripada Nur Atikah, Kampung Setanggi, Johor Bahru. Silakan. Menarik. Sebelum saya pergi kepada Puan Atikah ni, saya nak masuk sikit yang Abang Ali tadi. Ya. Sebab dia menarik saya untuk menjelaskan kepada Abang Ali bahawa rezeki Allah Ta'ala tu luas. Ya. Kadang-kadang kita rasa kita perlukan modal. Kita kena perlukan ilmu. Kita perlukan itu. Semua itu kita kena bijak menghadapinya. Nabi SAW tak ada modal, tetapi akhirnya Nabi boleh bisnes. Kenapa? Dengan kebijaksanaan yang Nabi ada. Jadi oleh sebab itu, gunakan peluang yang ada, gunakan ruang yang ada. Kalau kita ini pandai bisnes, kita tak ada modal, gunakan kawan kita yang ada modal. Dia tak pandai nak dia tak pandai bisnes, tapi dia ada modal. Dia bagi modal. Jadi kita bisnes. Macam contoh, macam yang tadi Da'i sebut tentang minyak wangi, Deria. Yeah. Nama saya tu Dr. Izhar Arif. Dia sebenarnya saya tak guna keluar modal. Dia guna nama saya. Guna nama saya sebab jumpa dia kata nak bantu. Sebab dia orang tak ada pendapatan. Orang muda tak ada pendapatan. Jadi dengan pendapat saya, dia gunakan nama saya. Saya ada nama. Dia gunakan nama dan dia buat satu produk. Bau minyak wangi. Saya tak keluar modal. Dia gunakan nama saya untuk pasaran. Alhamdulillah, daripada situ dekat 50 orang ejen. Daripada setiap ejen tu ada rezeki masing-masing. Ada yang sampai 1,000, ada yang 2,000. Nak bagi tahu, rezeki tu perlu kepada kebijaksanaan. Jadi tak perlu. Ada orang dia tak perlu keluar modal pun. Tapi nak bagi tahu, kita kena berusaha. Itu yang paling penting. Kena ada strategi dan sebagainya. Jangan kita kata, burung tak apalah, tak ada modal. Kita ni kena ada modal. Sebenarnya kita perlu ada akal. Tu je. Gunakan strategi, ruang dan peluang yang ada. Ini yang disebut oleh orang-orang yang berjaya dalam hidup mereka. Bukanlah disamakan terus dengan burung. Jangan samakan kita dengan binatang. Sebab binatang itu rendah tahapnya. Kita lebih tinggi daripada binatang. Kita perlu ada strategi. Kita kena pandai menggunakan ruang, gunakan peluang yang ada. Wallahu alam. Baik, saya nak balik kepada soalan Atikah. Jawapannya boleh sekejap lagi, Datuk. Kita bagi sekejap lagi. Kita rehat dulu. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa ya tentang soalan dan jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali kepada kami berdua, iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, di mana hari ini saya Da'i Hadari bertemankan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif yang mana merupakan pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita bincangkan hari ini pengajian hadis kita iaitu rezeki burung. Dan kepada anda semua terus patuh kepada prosedur operasi standard kerana kita masih lagi belum menang secara mutlak dalam melawan COVID-19. InsyaAllah kepada yang mungkin sedang berusaha, berniaga, mungkin kecil-kecilan ataupun yang ada juga ke tempat kerja, terus patuh insyaAllah, terus jaga SOP. InsyaAllah segalanya terjaga. Dan hari ini rezeki burung, Datuk. Tadi ada satu soalan yang kita sama-sama nak utarakan dan kita nak jawab sebelum kita rehat sebentar tadi. Nur Atikah di Facebook katanya, kita perlu usaha untuk kehidupan kita. Macam mana pula yang dikatakan terlampau mencari harta dunia? Silakan Datuk. Okey, kita tidak boleh nafikan bahawa dunia ini kita kena cari. Betul. Allah pun bagi tahu dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan sampai ke satu martabat yang tinggi sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu ada. Ya. Nampak tak? Betul. Jadi maksudnya infak ni pula pada benda yang kita sayang. Benda yang elok, benda yang molek. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, kita perlu berusaha untuk mencari dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nombor dua, dunia untuk sampai ke akhirat. Jadi sekarang ni ada orang dia mencari dunia untuk berlebih-lebihan, untuk kaya melampau-lampau. Tak salah. Tetapi yang salahnya bila dia kaya, dia jadi sombong. Bila dia kaya, dia takbur. Bila dia kaya, dia jadi orang yang tidak ada peri kemanusiaan. Lupa sedekah. Lupa zakat dan macam-macam lagi. Hina orang-orang susah. Ini orang yang tak guna ni. Allah bagi rezeki, dia jadi sombong pula dah. Jadi oleh sebab itu, kita tak salah untuk kaya, tetapi kaya yang salah adalah kaya yang membawa kepada penyakit hati yang boleh membawa kepada neraka wa'iyyazubillah. Jadi sekarang ni ada setengah orang dia melampau-lampau sangat kejar dunia sampai dia lupa akan tanggungjawab dia. Itu pun tak betul. Dia sampai dia kejar dunia sampai lupa abai anak-anak, abai mak bapak, abai isteri kat rumah. Ini tak boleh. Atau abai suami kat rumah atau anak-anak kat rumah. Itu pun tak boleh. Jadi kita kena balance. Kena selari. Maknanya kita kejar dunia, pada masa yang sama kita Tanggungjawab. jangan lupa tanggungjawab. Tapi jangan sampai kita tak kejar langsung. Ada orang kata saya tak naklah kejar dunia. Dunia ni saya nak bagi dekat orang yang nak. Saya nak akhirat. Tak boleh. Awak nak sampai akhirat macam mana kalau awak tak ada zakat? Macam mana awak nak sampai ke akhirat kalau awak tak bersedekah? Macam mana awak nak sampai ke akhirat kalau awak tak pergi haji, tak pergi umrah? Macam mana awak tak pergi tak nak sampai akhirat kalau awak tidak bermasyarakat? Bila bermasyarakat ni mestilah kita kena bayar bermasyarakat, maksudnya kita bayar yuran guard. Betul. Dekat rumah kena bayar. Yuran guard tu tak bayar, marah orang. Itu semua tu dunia tu. Lepas tu kita kena hidup bermasyarakat. Bila orang buat makan-makan, kita kena buat potluck. Potluck ni maksud kita bawa makanan kita, orang bawa makanan dia, kita kumpul-kumpul makan ramai-ramai. Kena takkanlah kita datang makan bawa perut kosong je. Memang tak guna kalau macam tu. Jadi maknanya kita ni kena sama-sama berkongsi ilmu, berkongsi nikmat, berkongsi rezeki. Ini sangat penting. Jadi oleh sebab itu, jangan kita ini terlalu kejar dunia sampai lupakan tanggungjawab. Jangan pula kita ini tak nak kejar dunia sampai kita jadi orang fakir miskin dan akhirnya tidak ada mempunyai nilai tambah dalam diri dia. Nabi SAW tak kaya, tetapi sahabat-sahabat Nabi sangat kaya. Diberikan kekayaan kepada sahabat-sahabat Nabi untuk infak fi sabilillah, untuk jihad dan macam-macam lagi. Wallahu a'lam. Subhanallah, banyak kita dapat belajar daripada kisah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk, ada satu soalan dan dalam soalan ini juga ada perbandingan yang mungkin Datuk boleh bagi pencerahan kepada yang bertanya dan juga para penonton. Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook katanya, Assalamualaikum Da'i Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, selain usaha, doa dan tawakal, sejauh manakah hubungan baik dengan Maha Pencipta iaitu Allah, yakni Allah sebagai kunci utama dalam seni menjemput rezeki? Tetapi ni perbandingannya. Kenapa pula orang yang tak beriman kebanyakannya lebih kaya, Ustaz? Datuk, silakan. Baik, kita selalu melihat kepada kekayaan itu dari sudut wang ringgit. Ya, tapi kita tak pernah lihat ya bagaimana Allah dah bagi nikmat yang lain. Allah bagi nikmat kesihatan, Allah bagi nikmat kebahagiaan, Allah bagi nikmat anak-anak, Allah bagi nikmat sahabat handai yang ramai. Nikmat iman itu sendiri. Nikmat iman itu sendiri dia orang tak nampak. Sebenarnya orang duk kata
dia orang tak beriman tapi kaya. Kita yang beriman semayang siang malam tak kaya-kaya. Yelah, kamu kena faham, mereka itu Allah bagi kekayaan. Allah bagi kekayaan sebab Allah itu maha adil, kan, maha adil. Allah tak bagi nikmat hanya pada orang Islam saja. Allah bagi nikmat kepada semua. Tetapi setiap nikmat yang Allah bagi, Allah nak tengok apa dia punya kesan dia selepas itu. Apakah dia punya natijah selepas itu. Allah bagi kepada orang Islam, Allah bagi kepada orang bukan Islam. Siapa yang berusaha, dia akan dapat kekayaan dunia. Sekarang ni, orang Islam yang kaya, dia gunakan untuk akhirat, dia akan dapat masuk syurga. Orang Islam yang tak kaya, tetapi dia berusaha dan dia redha, dia akan masuk syurga. Orang yang tak beriman kepada Allah, dia kaya, banyak duit, mewah, tetapi tidak gunakan pada jalan Allah, akhirnya neraka tempat dia. Nampak? Dan Allah, memanglah betul Allah bagi kekayaan, tetapi ketenangan. Betul. Bagaimana ketenangan? Happiness. Dia tanya, saya jumpa ramai orang-orang yang daripada bukan Islam, yang beragama bukan Islam. Dia kata, memang saya kaya Ustaz, tetapi saya cari-cari, di mana Tuhan saya? Ada yang mencari Tuhan di kat mana? Kita Alhamdulillah, Allah bagi, kita kenal Tuhan kita. Siratal mustaqim. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nampak? Tapi mereka kaya, tapi mencari-cari. Itu sebab ramai yang masuk Islam. Di barat, orang-orang yang berjaya, orang yang kaya, dia nampak Islam, dia mula terpaut dan juga jatuh cinta kepada Islam. Sebab dia orang nampak, ini yang aku nak. Mike Tyson masuk Islam. Padahal kita tak sangka dia boleh masuk Islam. Dia dah dapat dunia dia. Tetapi bila dia nampak indahnya Islam, dia masuk Islam. Dan ramai lagi lah kalau nak cerita tentang orang-orang yang berjaya nak masuk Islam selepas dia orang dapat dunia. Sebab dia orang baru rasa tenang setelah mereka mendapat Islam. Jadi begitulah juga macam kita, anggaplah apa yang berlaku kepada kita mungkin susah sikit, tetapi Allah bagi hidayah dah, nikmat hidayah. Manakala mereka yang kaya tadi, yang bukan Islam, yang bukan orang kata apa, bukan tak beriman pada Allah Taala, mereka diberikan kekayaan tetapi tidak dapat nikmat Islam. Itu yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Saya tertarik, Datuk, dengan apa yang Datuk kongsikan juga, dan seperti mana yang saya baca, iaitu kenyataan daripada juara dunia petinju profesional, juara dunia petinju profesional UFC, namanya Willie Ott, petinju Austria. Beliau menyatakan, sebelum ini aku mencari wang, memang benar aku kaya, akan tetapi aku tidak kaya hati. Apabila aku menemui Islam, itulah kekayaan sebenarku. Subhanallah, itu dia. Datuk, ada pemanggil talian kita nak sama-sama alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Siapa yang bercakap? Saya Supina Yusof daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Silakan Puan Supina. Ya, terima kasih. Macam ni Ustaz kan, macam mana kita nak memberi rezeki kalau rezeki kita ni pun Allah bagi taklah banyak sangat Ustaz kan. Sedangkan Nabi kata kita macam mana pun kita kena beri sedekah. Jadi dalam masa macam tu, apa yang kita kena beri macam seperti Nabi kata tu. Lepas tu macam ni satu lagi Ustaz kan. Kita ni tanam pisang, tanam tebu, tanam macam-macam lah. Tapi tiba-tiba rambutan ke apa semua binatang makan tu, kalau kita ikhlas, itu ke ada juga kira sedekah Ustaz. Baik. Dan berkat pada rezeki kita kan. Ya. Ia menyambung pencerahan Ustaz ya. Baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, lebih kurang 2 soalan lah daripada Puan Supinah. Cumanya jawapannya kejap lagi Datuk. Kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya, selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Para penonton sekalian, setiap hari kita berdepan dengan masalah, kita berdepan dengan persoalan, bahkan ada juga berdepan dengan tekanan. Jadi di sini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, ada jawapan, ada pencerahan dan ada ketenangannya. Dan hari ini kita bawakan pengajian hadis berkaitan dengan rezeki burung bersama dengan Dr. Mia. Baiklah Datuk, soalan daripada Puan Supinah tadi. Dua soalan. Yang pertama, rezeki tak banyak mana? Tambah-tambah PKP ni biasalah pendapatannya tu. Tapi nak sedekah juga, bagaimana Datuk caranya? Berapa banyak kuantiti, berapa banyak peratusnya? Yang kedua tentang haiwan memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di kita punya kebun, kita punya ladang lah. Adakah ia dikira sebagai sedekah? Silakan Datuk. Okey, terima kasih Puan yang bertanya. Saya tertarik apabila Puan melihat kepada satu konteks sedekah. Macam mana kaedah sedekah yang baik untuk saya buat sedangkan pendapatan saya kecil. Saya tak tahu, saya tanam pisang, tanam itu semua kan. Baiklah tuan-tuan dan puan. Puan, setiap orang dibenarkan, diberikan peluang untuk bersedekah, untuk menderma, untuk berkongsi nikmat, berkongsi rezeki mengikut kemampuan masing-masing. Ada orang katakan macam puan ada buat pisang. Kan? Takkan semua pisang tu dijual ni semua. Betul tak? Betul. Kadang-kadang ambil lah satu tandan, daripada banyak-banyak tandan tu satu tandan potong dia panggil satu bunga tu kan. Potong sikit bagi dekat jiran tetangga. Dapat 5-6 orang pun dah panggil sedekah yang Allah terima. Allah akan murahkan rezeki dia tu dengan pemberian-pemberian tu. Jangan, sebab saya pernah tengok tuan-tuan dan puan, ada seorang hamba Allah dekat Johor. Dekat Johor Bahru, sebab saya banyak ceramah di Johor Bahru. Orang Johor ni pemurah. Memang dia memang macam itulah sikap dia. Macam saya tahu puan pun daripada tadi Tanjung Karang kan. Ya, betul. Belah sana pun orang-orang pemurah ni. Dia banyak nikmat Allah bagi, ada ladang, ada macam-macam kan. Jadi saya pergi ke kebun dia. Dia kata lepas ceramah tu dia kata, "Ustaz, saya nak belanja Ustaz makan Allahumma salli Muhammad, durian." Dia ada kebun durian. Dia kata durian dia ni Allah bagi rezeki dia jual satu hal. Jual ni berlori-lori dah. Dia kata banyaknya durian ni Allah bagi rezeki, jarang ada jumpa yang rosak, semuanya manis-manis. Masya-Allah. Saya pergi betul dia punya kebun. Dia ada dua. Pertama durian, yang kedua buah bukan langsat yang kita makan tu, Rambutan, dokong. bukan, yang goreng tu. Yang goreng. Dia macam durian tu, bukan pasal alamak lupa. Cempedak. Cempedak goreng. Cempedak goreng. Dia cempedak goreng tu. Dia ada kebun cempedak. Ya. Tahu tak? Sebelah tu pun kebun orang juga. Ya. Pertama, saya pergi makan buah durian ni. Ya Allah, manis. Manis sungguh. Dia kata, "Ustaz, memang saya letakkan satu lori ni, satu bulan satu lori, mesti bagi kat surau-surau dan masjid-masjid seluruh Johor Bahru. Dia akan hantar 1 guni, 2-3 guni, bagi sedekah gitu je. AJK makan, orang makan. Ya Allah, murah rezeki satu," dia kata. Dia kata durian dia jarang rosak dan semua manis-manis, alhamdulillah. Nombor 2, cempedak. Saya tengok dia punya pokok cempedak. Pokok cempedak ni kan dia buah dia dekat ni kan. Ya Allah, saya tengok pokok geli dah. Sebab dia punya cempedak tu rapat-rapat, penuh satu pokok. Setiap pokok itu tu satu penuh. Tepi dia tu kedai ladang atau ladang pula dia panggil apa? Kebun orang lain juga yang juga ada buah cempedak, tak macam dia. Saya tengok perbandingan 2-3 kebun tau. Bukan satu kebun, 2-3 kebun. Saya tengok, wow. Penuhnya, apa pasal penuh sangat dia punya pokok ni? Yang ni ada setumpuk. Kebun-kebun yang lain. Kalau kita buat kajian, kalau tengok banyak pokok, banyak kebun, tak sama macam tu, tanah yang sama, bentuk yang sama, pokok yang lebih kurang sama, tapi yang ni banyak, yang tu tak banyak, mesti something wrong. Mesti pelik. Apa amalan dia buat? Kadang-kadang Allah nak bagi rezeki. Jadi tu kita boleh buat apa saja. Kalau katakan tak mampu sangat nak bagi, binatang-binatang datang makan tu kita niat je, ya Allah, binatang-binatang yang makan tu aku niat sedekah lillahi ta'ala. Itu dikira sebagai sedekah? Itu pun sebagai sedekah. Itu yang terdapat riwayat yang mengatakan bahawa orang binatang-binatang yang makan pokok buah-buah yang dia tanam, itu juga dinamakan sedekah. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini soalan daripada saya, Datuk, mewakili para penonton di rumah.
Di mana firman Allah bermaksud sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah, kami akan tambahkan nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkarinya maka sesungguhnya azab aku amat pedih. Konsep syukur Datuk ketika dalam ditimpa musibah, kehilangan kerja, nak berniaga pun susah payah ketika ini pun sebenarnya kita tidak ada ruang untuk tidak menyatakan aku tak dapat bersyukur. Sebenarnya syukur itu boleh wujud juga. Bagaimana Datuk dalam situasi sekarang? Baik, dalam situasi kita berada di musim Covid ini, tuan-tuan perempuan, syukur itu luas. Pertama, kita jangan hanya kata bersyukur, kita ni tak ada kita tak nak bersyukur sebab kita kena berhenti kerja. Tak. Kadang-kadang Allah bagi kita satu benda tu sebab Allah nak bagi yang terbaik. Allah nak buka kita punya ruang-ruang yang lain. Dia tak nak bagi kita tu duduk di tekak yang lama. Dia nak kita lebih ke hadapan. Lebih mantap. Jadi oleh sebab itu saya mengatakan bahawa bersyukur itu luas. Pertama, kita bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini. Tengok kepada kekuatan diri. Sebab saya sementara ni ada seorang Tan Sri yang duduk di dia memang berada di bahagian kewangan. Ya, dia melihat kepada sektor kewangan negara. Dia kata kepada rakan-rakan di luar sana yang kena buang kerja, dia di pihak Kementerian Kewangan apa semua ni akan sentiasa memikirkan macam mana nak bantu rakyat. Itu memang sebab dia penjawat awam, dia bukan awam politik. Ni penjawat awam macam saya lah. Kita akan fikir macam mana sekarang nak bantu umat Islam, nak bantu rakyat Malaysia agar mereka ini boleh hidup dan boleh meneruskan kehidupan macam biasa. Pertama, tengok kepada kekuatan diri. Tengok kepada kekuatan diri. Apa kekuatan kita? Itu pun satu syukur. Itu tanda syukur. Nombor dua, semua ruang-ruang yang disediakan oleh kerajaan untuk kita minta kerja, untuk kita minta bantuan dan sebagainya, gunakan. Guna. Kalau kita ada kerajaan ada buka package ataupun ada buka dana-dana terbuka, dana-dana untuk kita minta, jangan kita tak minta. Minta dulu, dapat kemudian fikir. Usaha biar dapat dulu. Tak dapat, tak apa, bukan rezeki kita. Rezeki orang lain. Ada lagi orang lebih susah. Tapi kita kena usaha. Itu syukur. Nampak tak? Kita usaha itu pun satu syukur. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, bersyukur dalam keadaan sekarang ini juga. Kita bersyukur sebab Allah masih lagi beri peluang kepada kita melihat bagaimana kita nak menjadikan situasi sekarang ini sebagai pengajaran di masa hadapan. Semua kita sekarang ni belajar. Kita dapat belajar sesuatu bagaimana nak menghadapi musim-musim wabak di masa hadapan. Ada orang yang sebelum ni tak pernah menyimpan, sekarang baru fikir pasal menyimpan. Betul. Jadi itu satu syukur. Jadi Allah akan tambah rezeki itu. Orang dulu sebagai contoh ada kawan-kawan kita kan yang artis-artis yang tidak ada job dah sekarang. Dia orang tak boleh nak buat show, dia orang tak boleh nak jadi pengacaraan. Dia orang kata, "Ustaz, banyak kami belajar. Banyak kami belajar. Kami bersyukur sebab Allah bagi kami masa ni. Dan kami ada simpanan. Cubalah, ya Allah, kalau katakan Allah ambil nikmat tu, masa tu kami tidak ada simpanan, macam mana keadaan?" Jadi maknanya kena bersyukur. Itu pun bersyukur. Jadi oleh sebab itu, syukur itu kena dilihat dari konteks yang lebih luas. Jangan tengok kepada konteks yang kecil. Tengok kena buang kerja, memang kita akan stres. Tetapi kita tengok kepada ruang lingkup yang lebih besar. InsyaAllah kita akan termasuk daripada orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Itu dia skop syukur yang sangat luas, skop syukur yang sebenarnya mendidik jiwa seorang hamba untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Datuk, hari ini kita bincangkan, kita sama-sama kongsikan rezeki burung, pengajian hadis kita yang mana Nabi SAW mengajar kita memberikan satu teladan berdasarkan satu haiwan Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu burung. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, silakan Datuk. Kesimpulan yang saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan, sebelum saya kongsi satu doa. Nasihat daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini untuk semua. Saya dan juga tuan-tuan perempuan yang sekarang ini tertekan dengan COVID-19. Dengan PKPB. Tak tahulah sama ada sambung ke tidak, kita serahlah kepada pihak yang berwajib. Tapi kita sekarang ini, kita kena ingat. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, almarhum, seorang ulama besar di Mesir, dia kata apa? La yaqlaqu man kana lahu abun
Orang yang ada mak bapak, dia tidak akan rasa gundah gulana sebab dia tahu mak bapak dia ada. Suami, seorang lelaki, dia akan rasa tenang bila ada mak bapak dia. Mak bapak boleh tolong doakan dia. Kalau ada masalah kewangan, mak bapak dia boleh tolong bantu. Ataupun, yelah, sekurang-kurangnya dia ada, kalau dia rumah kena tarik, dia boleh balik rumah mak bapak dia. Betul tak? Kamu tidak akan rasa gundah gulana, kamu tidak akan rasa takut, kamu tidak akan rasa terancam kalau ada bapak. La yaqlaqu man kana lahu abun. Siapa yang ada bapak, dia tidak akan rasa gundah gulana dan tak akan rasa takut. Fa kaifa yaqlaqu man kana lahu rabbun? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bagaimana kamu rasa takut? Macam mana kamu boleh ada perasaan putus asa? Macam mana kamu boleh rasa macam tidak ada masa depan lagi hidup ini, sedangkan kamu mempunyai Tuhan? Allahu Akbar. Kalau kamu ada bapak pun kamu dah rasa tenang, kamu dah rasa ada talian hayat, takkan kamu ada Allah Ta'ala kamu patah semangat? Jangan. Allah buka pintu rezeki. Jadi oleh sebab itu, nasihat saya kepada semua, ayuh kita sama-sama berganding bahu. Tolong menolong. Saya tolong apa yang patut. Sekarang ni pun saya guna pun tu. Saya bagi tahu pada pembantu saya, Instagram, Facebook, buka je. Buka tu maksudnya macam mana? Siapa nak komen, nak letak produk-produk dia, silakan. Ada yang letak nasi lemak, ada yang letak nasi Arab, ada yang letak jual tudung. Bila pula saya jual tudung? Maksudnya dalam bahagian komen tu. Bukan saya yang letak kat dalam tu. Saya letak, okey, nak komen, nak letak apa benda, letaklah. Jangan letak jual shilling lama sudah. Itu memang suruh delete. Suruh nak jadi pendek jadi tinggi, tu tak ada, saya buang. Sebab itu benda-benda yang tak ada kaitan dengan kesihatan, yang untuk cari rezeki yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan, saya suruh gunakan. Saya gunakan apa yang saya ada. Follower yang saya ada tak adalah ramai, dekat 1 juta juga. Jadi kongsi-kongsi nikmat daripada Facebook, Instagram, gabungkan sekali dekat 1 juta lebih lah. Jadi insya-Allah kita kongsi biar orang dapat nikmat. Dia kongsi, ada orang beli nasi lemak, ada dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita pakat-pakat tolong. Ya. Cuma saya nak ajak tuan-tuan dan puan 2 amalan yang kita boleh buat untuk murahkan rezeki. Pertama, doa. Ayuh sama-sama kita ikut. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa, ya Allah, cukupkan aku dengan makanan, dengan rezeki yang halal dan jauhkan aku daripada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ya Allah, kau kayakan aku dengan fadilat, dengan nikmat yang ada pada kamu, ya Allah. Jadi kita banyakkan doa. Cuma satu lagi amalan yang kita boleh buat, apabila Nabi SAW sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu naffatil faqar an ahli zalik. Sesiapa yang membaca surah qul huwallahu ahad setiap kali dia masuk dalam rumah, maka Allah akan jauhkan dia daripada sifat kefakiran dan juga daripada keluarga dia daripada kefakiran. InsyaAllah. Baca itu je. Semua orang hafal. Qul huwallahu ahad. Baik, terus praktik boleh ni? Boleh. Jadi kalau nak terus praktik, kita minta Datuk untuk ketuai bacaan doa. Silakan Datuk. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya' wa la taj'alna minal fuqara' wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma khfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ni. InsyaAllah kita akan bersama lagi Datuk pada masa depan ya. Sama-sama. InsyaAllah. Kalau nak tahu minyak wangi tu boleh pergi ke Instagram Datuk. Baiklah kepada anda semua, sedangkan kalau kita ada ayah dan ibu di kampung kita dah rasa tenang, ini kan pula ada Allah. Bagaimana mungkin kita rasa risau? Allah kan ada. Terus berusaha, terus bertawakal kepada Allah. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.